Guys, ini aku ada di kantor polisi. Jadi nemenin teman kita yang katanya kena ditipu sama teman PMI sendiri di Tainan. Nah, ini benar-benar mau dilaporin ke polisi, terus nanti polisinya sama kita mau datang ke rumahnya dia. Jadi kalian mesti hati-hati ya kalau misalnya kalian itu nipu sesama teman PMI kalian ya. Jangan pernah nipu, karena kalau di Taiwan itu kalian nipu, kalian bisa benar-benar diproses dan harus bayar utang, terus bisa-bisa dipulangin juga, dideportasi kayak gitu. Jadi jangan pernah nipu sekali lagi sesama teman PMI. Jangan juga kalian menyediakan tukar-menukar antara uang NT dan uang rupiah ya, karena itu nggak boleh. Buat PMI itu sama sekali nggak boleh, dilarang. Kalau kalian ketahuan dideportasi, apalagi kalau misalnya kalian nipu ya. Ini aku di polisi Tainan. Halo guys, jadi hari ini tuh ada berita viral di TikTok ya guys, di mana ada seorang TKW asal Indonesia yang entah itu menipu atau bagaimana gitu ya. Intinya si mbaknya ini ada seperti jasa penukaran uang gitu guys. Nah, si mbaknya ini berniat untuk menukar uang sebesar 60.000 NT atau setara dengan 35 juta rupiah. Nah, setelah uang 60.000 NT itu dikirim, ternyata si mbaknya ini tidak bisa memberikan tukaran uang itu ya sebesar 30 juta rupiah. Dengan alasan katanya ATM-nya keblokir atau m-bankingnya nggak berjalan atau bagaimana begitu guys. Sedangkan sudah jelas-jelas uang itu sudah masuk atau sudah ditransfer begitu. Dan si mbaknya ini yang merasa ditipu greget banget ya, karena setiap kali ditelepon itu nggak diangkat, di SMS juga tidak dibales. Karena sudah merasa ditipu, akhirnya si mbaknya ini memberanikan diri untuk melaporkan kasusnya ke kantor polisi dengan bukti-bukti yang sudah ada. Tidak menunggu lama, akhirnya si mbaknya ini disamperin gitu ya sama si Pak D, sama polisi beserta mbaknya tadi. Dan setelah didatangi, mbaknya ini berusaha untuk menelpon si majikan gitu ya, karena si cecenya bilang jikalau memang uang itu bisa dikembalikan sekarang juga, maka kasusnya clear gitu, tidak akan berlanjut sampai ke pengadilan begitu. Kemudian si mbaknya berusaha untuk telepon majikan untuk meminjam uang gitu ya sebesar 60.000 NT. Namun saat si mbaknya ini telepon majikannya itu sedikit kayak shock gitu ya, kaget juga. Dan majikan juga tidak bersedia atau tidak bisa meminjamkan uang sebesar 60.000 NT. Namun si majikan mengatakan bahwasanya nanti hutang itu akan dibayar setiap bulan dengan cara potong gaji si mbaknya tadi guys. Namun si korban atau mbaknya merasa kesel gitu ya, karena kalau harus dicicil itu butuh waktu yang cukup lama, sedangkan si mbaknya ini sedang butuh-butuhnya uang. Dan itu uang memang sengaja akan dikirimkan ke Indonesia karena orang rumah sedang membutuhkan uang tersebut guys. Dan berikut video pas si mbaknya sedang meminta bantuan atau menelpon majikannya guys. Kita mau dengar sama dia handset. Nah,不是那个我是印尼的他的朋友，他欠我的钱啊。你点没吗？对啊，我跟他说今天你有钱，可是他没有钱啊。如果那个。他要把法搞成这么复杂，他没有钱，跟我一点关系都没有。如果你没办法解决，那我请我们的中介公司出来，因为法院工作，我没有办法让你们这样子。如果你们这样子，那没办法，那我理我就请他。我们这样跟你们的关系是怎样？他把它搞成这么复杂，对不对？对呀，因为我现在在那个监家这边啊，如果那个钱没有还我，到那个连连都会抓哦。结交。没关系啊，那我不知道要怎么办啊？那我请中介公司出来啊。因为那个我一件我的件一定用好了啊。他跟你借了多少钱？我已经还他钱。他6万多啊。好，那你跟他要，我最近还他6万多了，他的钱全部都没有在我这里，没关系，那你就把他送到警察局，我会请我们中介公司出来。哦。每个月扣他的薪水，就是这样而已。还你的钱就是从他薪水每个月都扣，每个月薪水他在我们家里面是2.6万，你6万多嘛，对不对？对，每个月就请中介公司出来出面，好不好？因为不是你们讲说他跟你借了多少钱，就由我雇主来负责。
因为我在法院工作，我也不容许你们这样子做。我在法院工作，再重新跟你们讲一遍，你抓去警察那边也是一样，好不好？好，那我会请我的中介公司出来。好，谢谢你。好，拜拜。Ya udah, dia bilang majikannya bilang. Jadinya maunya mau gimana? Enggak, kamu jangan bilang ini, Say. Kamu jangan bilang kamu tuh nggak ngutang. Sekarang kamu sekarang posisinya utang. Karena kamu nggak bisa bayar ke dia, gitu loh. Iya. Itu. Dan kamu kan yang di awal permainkan. Jadi kamu jangan ini. Karena kamu sekarang yang nggak bisa bayar dia, gitu loh. Kamu ada ini. Jadi jangan mencar. 他说每个月借给我钱，我不要啊，这样子要等3个月了呢。我不要啦。他说每个月给你钱。对啊，我不要啊，等很久干嘛？ Dia bilang tiap bulan bisa kasih kamu. Siapa yang bilang setiap bulan bisa kasih ke kamu? Ya mungkin kamu Majikan salah paham. kamu. Enggak, Majikan dia. Mungkin kamu salah paham sama ngomongan majikan. Karena majikan juga suruh bayar sekarang juga dia nggak mau tahu. Kalau suruh bayar sekarang dia nggak mau. Ke agensi katanya. Iya. Mau bilang ke agensi. Maksudnya ya kayak gitu. Bukan masalah majikan disuruh tiap bulan enggak. Kan saya ngomong uangmu yang kamu kirim 那 ke 你们这样讲也没结果了。对啊你们这样讲也没够。 Ya udah kalau gitu. 我跟妹妹你讲啊。 itu sama 我知道这里的程序是怎样子的，因为我们台湾的程序是这样。他现在既然没钱还你，你已经有告了，你已经有提告了，你有这样提告，那么现在没办法解，就交给法院了， kamu ada 2. 就交给法院来开庭了。 Ya walaupun dia 你 bayar. 如果去法院家， kalau kamu nggak 我现在告诉你，如果去法院家，法官也会问他说，他什么时候可以还钱？什么时候可以还钱？你如果不要，法官也会判他，会判他判什么时候还钱，没办法还的时候就判他罪而已，就是判他被关而已。他就是你用诈欺的，你现在是用诈欺的提告他的，诈欺是刑事罪，如果说现在你告的那一张警察，你们新竹的警察还没有传他去做笔录，也一定还要写笔录，然后才送法院家，法院家到时候会找他去开庭，问什么原因，这样你还是要等很久。你一样是要等很久，即使说你现在他没钱给你，不是啊，因为那个检察说，如果我不是说为你，也是为他，我都没有为谁，这个程序我都知道。警察说，新竹的警察说，如果你下来这边，他没钱还你的话，你也不可以对他这样子。我的意思是现在的讲是，现在你有报案了，就是他现在如果没钱给你，都要交给警察了，交给法院的，就是这样子而已。就是这样子，我们也不可以说强他现在没钱，要给他强怎样子，不可以的。我不是为你为他，我是站在中间人在跟你讲。他说老板要一个月扣给你，如果到法院家啦，法院家也是一样问你，一个月扣。你现在就是不要全部拿就对了，要全部拿，他现在没办法给你。Gini aja, kamu telepon agensinya, biar agensinya nanti kalau misalnya pas gajian ini ke kamu. ya sama aja nunggu lama itu sih. Nunggu juga ya. Tapi nggak apa-apa lah, agensinya kasih ke aku aja. Agensinya, mana agensimu sayang? 10号让他尽量的去借，好不好？10号。妹妹，他先给你。 Enggak, aku kasih keringan aja tanggal 10 bisa enggak? 10号。 Tanggal 10 bisa enggak? 想办法借，然后10号没办法借出来的话，你就给法院了，你们到时候就法院家了。对，因为他有提告了嘛。他在10号之前，我不是为你，为他都不是哦。10号之前他如果没有拿出钱，那就交给法院了。如果10号他有拿出钱，他可以撤销拿回来，就不会被判罪了。不然他这个诈欺罪是会至少会判1年，关1年以下。Kamu mau tanggal 10 bikin itu apa namanya? Sekarang bikin perjanjian. Kamu bisa nggak tanggal 10? Ya saya usahakan. Ya udah. Sekarang kalau gitu bikin ini aja. Tanggal 10. Kamu bawa air simu kan? Ada. Lampirin air sinya. Ya udah. 警察的。来，我给你当保证人了哦。 ada tangan dulu baru terjadi dong. Iya. Dia nggak usah. Kamu tanda tangan dulu. Tanda tangan. Nih, tanda tangan. Di sini. Iya, sini. Nah, cap jari yang warna merah.
Kamu tanda tangan. Mana? Di sini. 那你这样讲也没什么结果。 Di atas apa di bawah sih? Di atas. Ya. Terus cap jempol merah. Pakai lagi.